so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know. Ini saya akan menerangkan berkenaan definisi agama penentu kebahagiaan dalam keluarga. Pernahkah kita bertanya tujuan hidup kita di dunia ini atau hanya sekadar menjalani hidup tanpa pernah memikirkan makna daripada penciptaan diri kita? Mengetahui makna sebenar membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik, mengenal pasti tujuan hidup supaya lebih terarah. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah serta seruan Rasulnya. Apabila ia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup dengan lebih sempurna, iaitu surah Al-Anfal ayat 24. Jika diteliti makna di sebalik penurunan ayat ini, ia memberikan satu konsep mengenai erti hayat ataupun hidup yang sebenar dalam Islam. Rasulullah SAW selaku utusan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang yang beriman supaya menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Seruan yang mengajak mereka menjalani erti hidup yang sebenar. Hidup manusia sangat bererti memandangkan kemuncak hidup yang sejati ialah dengan makrifat Allah, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal bahawa sifat ubudiyah seseorang Muslim mestilah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia. Malah agama juga dapat membentuk pandangan seseorang, sesebuah masyarakat serta perilaku dan tindakan mereka dari segi pertuturan, perilaku ataupun gaya hidup mereka. Agama asas pilih pasangan tidak dinafikan. Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuklah urusan jodoh, seperti mana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda, iaitu dikahwinkanlah seorang perempuan itu hanya kerana 4 perkara: kerana hartanya, kecantikannya, kedudukan atau keturunannya, serta agamanya. Maka hendaklah memilih perempuan yang beragama, nescaya akan menguntungkan kamu. Agama dan keimanan yang kuat hendaklah diutamakan sebagai dasar pemilihan pasangan hidup. Menurut Muhammad, agama bukan bersandarkan kepada ketulusan semata-mata. Ia sebenarnya menjurus sejauh mana penghayatan dan amalan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam institusi rumah tangga ini, faktor agama adalah elemen yang sangat penting. Pegangan agama yang kukuh dalam institusi perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga yang sebenar. Seperti mengamalkan solat berjemaah dapat mengeratkan hubungan suami isteri. Sebagai contoh, suami membimbing isteri. Suami perlu membimbing isteri ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika isteri lebih bijak, tidak salah berkongsi sesuatu yang baik dengan suami supaya rumah tangga sentiasa mendapat keberkatan. Islam dibina atas 3 asas utama meliputi soal akidah, syariat serta akhlak. 3 perkara asas ini menjadi tunjang dalam pembentukan rumah tangga yang harmoni. Sebelum memilih sesuatu jalan, adalah lebih baik kita selidiki terlebih dahulu sebelum tersesat. Suami isteri ibarat pakaian bagi pasangannya. Ia saling menutupi, melindungi serta memerlukan antara satu sama lain. Tahukah anda bahawa saya Sabi ada menerangkan bahawa akidah dan syariat adalah perkara yang saling mempunyai ikatan antara satu sama lain, seumpama ikatan buah dengan pokoknya. Jadi di sini saya akan menyatakan beberapa punca-punca yang akan muncul apabila masyarakat menjadikan agama sebagai penentu keluarga bahagia. Yang pertama adalah apabila kita mempunyai sikap berperikemanusiaan, seseorang itu akan mempunyai keteguhan dalam akidah. Contohnya, mereka akan menghormati antara satu sama lain tidak kira sanak saudara maupun orang luar. Hal ini dikatakan kerana Allah SWT menyuruh umatnya supaya berbuat baik terhadap kedua ibu bapa lebih dari yang lain, kerana tanpa mereka kita tidak akan wujud di dunia ini. Oleh itu, sebagai anak, kita sewajarnya tidak menjadi anak derhaka kerana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Apabila sifat berperikemanusiaan bertapak dalam diri seseorang, ini akan menjadikan kehidupan sesebuah keluarga itu harmoni dan aman sejahtera.
Punca kedua pula yang menyebabkan keluarga bahagia ialah berlemah lembut serta perhatian antara ahli keluarga. Selain daripada ibu bapa dari anak-anak dan anak-anak, isteri juga merupakan golongan pertama yang memerlukan layanan lemah lembut ini kerana isterilah yang sentiasa ada bersama ahli keluarganya, bahkan menjadi penenang kepada suami. Tambahan pula Islam ada menyuruh supaya umatnya memelihara hak dan sifat tanggungjawab antara satu sama lain. Jika suami isteri mengikut apa yang diajarkan oleh Islam, nescaya hidup mereka akan diredai Allah SWT. Akhir sekali, bercakap benar dalam kehidupan dan melakukan pekerjaan yang baik. Sesungguhnya bercakap benar merupakan sifat terpuji serta digalakkan dalam Islam. Apabila seseorang bercakap benar, maka ia adalah seorang penggerak dalam membangunkan masyarakat insan yang sempurna. Menurut Al-Zamakhsyari, sesungguhnya iblis sekalipun mereka benar dan beriman kepada Allah SWT di akhirat, tetapi oleh kerana mereka tidak beriman kepada Allah di dunia, maka mereka tidak lagi mendapat manfaat dengan keimanan dan kebenarannya terhadap Allah SWT di akhirat. Begitu juga dengan pekerjaan dan baik akan menjadikan sesebuah keluarga itu menghindari dari terjebak dengan perkara yang dapat menjatuhkan imej diri. Kesimpulannya, percakapan yang benar dan perbuatan yang baik merupakan buahan dari keberkesanan akidah dalam jiwa seseorang. Seterusnya, antara cabaran paling besar dalam penentu kebahagiaan keluarga ialah yang pertama, peredaran masa dan juga perkembangan teknologi. Hal ini kita dapat huraikan bahawa apabila peredaran masa dan juga perkembangan teknologi pada masa kini menyebabkan ibu bapa dan juga anak-anak kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan apabila berlakunya perkembangan teknologi pada masa kini, mereka kurang berinteraksi. Contohnya seperti berkomunikasi, tiada masa untuk meluangkan masa bersama, dan seterusnya dapat dilihat daripada sudut yang negatif seperti kanak-kanak akan berasa disisih akibat peredaran masa dan juga perkembangan teknologi ini. Seterusnya, antara cabaran yang terbesar dalam penentu kebahagiaan keluarga iaitu pengabaian tanggungjawab dan juga kurang didikan agama. Hal ini kerana ibu bapa sibuk dengan kecemerlangan mereka dan juga kerjaya mereka, seperti mereka sibuk bekerja di luar dan menyebabkan anak-anak dilayan dengan hidup manja dan mewah hingga ketahanan anak-anak remaja semakin luntur dan pupus. Ini mengakibatkan mereka terjebak dengan masalah sosial di luar sana. Yang ketiga pula iaitu ibu bapa kurang memberi perhatian kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, dalam keluarga tradisional, bapa berperanan sebagai pelindung, manakala ibu pula sebagai pengasuh. Tetapi sekarang kalau dapat dilihat, ibu yang sibuk bekerja di luar menyara keluarga mereka. Cara mengatasi bagi agama penentu kebahagiaan keluarga ialah ibu bapa perlulah mempelajari ilmu rumah tangga dengan lebih mendalam untuk mendidik anak-anak. Untuk memastikan keluarga kita stabil dan dapat menghadapi perubahan serta anak-anak dapat membesar dengan sihat dari segi fizikal dan rohani, kita mestilah mempelajari bagaimana untuk menghadapi perubahan ini secara positif. Yang kedua, ibu bapa harus menjadi tanggungjawab utama kepada anak-anak. Didikan dan asuhan ibu bapa semasa anak-anak pada tahap kanak-kanak akan memberi kesan kepada kehidupan anak-anak mereka apabila mereka dewasa nanti. Sebagai ibu bapa, mereka lah yang akan membentuk personaliti anak-anak. Contohnya, faktor agama memainkan peranan yang dominan bagi membentuk sikap dan nilai yang betul terhadap kehidupan. Yang ketiga, peranan yang paling utama ialah suami sebagai ketua dalam keluarga yang mampu mendidik anak dan isteri untuk mengenali Allah di samping bantuan daripada isteri soleha yang tahu akan tanggungjawab untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat melahirkan anak-anak yang soleh yang taat pada perintah Allah dan ibu bapanya. Antara kisah-kisah penentu keluarga bahagia adalah dapat membentuk jati diri anak-anak. Perkara tersebut dapat mengelakkan anak-anak daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, perkara yang boleh menghancurkan masa depan anak-anak. Hal ini, ibu bapa memainkan peranan penting
dalam mendidik anak-anak. Tambahan pula cara didikan ibu bapa yang menyelipkan agama dalam kehidupan keluarga. Okey, sebagai contoh, solat berjemaah bersama-sama. Perkara tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam antara keluarga. Selanjutnya, menyamai semangat kekeluargaan dalam setiap keluarga. Hal ini kerana dapat melahirkan semangat kekeluargaan yang utuh dalam setiap keluarga. Buktinya dapat mengeratkan silaturahim antara anak dan ibu bapa yang memerlukan kasih sayang ibu bapa. Justru ibu bapa perlulah melakukan aktiviti yang menaikkan lagi semangat hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga. Sebagai contoh, berkemah. Hal tersebut dapat memberikan anak-anak gembira, impaknya hubungan kekeluargaan tu tidak mempunyai masalah dan anak mereka cukup mendapat kasih sayang. Jika ditinjau dari aspek yang lain pula, dapat memupuk anak-anak untuk menjadi insan yang berbudi masa akan datang. Hal ini kerana anak merupakan lambang sebuah keluarga yang diajar dari rumah dan dibawa keluar apabila mereka sudah besar nanti. Keadaan ini mempengaruhi cara anak-anak bertindak dan berfikir apabila mereka berjumpa dengan orang ramai. Sebagai contoh, anak yang sama belajar yang berjauhan daripada ibu bapa. Keadaan ini akan mempengaruhi anak tersebut. Malahan, cara didikan ibu bapa akan mempengaruhi cara anak mereka berfikir dan bertindak. Seperti yang kita tahu, ibu bapa kita mengajarkan kita mengemas rumah, basuh pinggan. Dan daripada itu, ibu bapa kita mengajarkan kita tentang beradab dengan orang yang lebih tua. Dengan hal seperti itu, ibu bapa tidak perlu bimbang apabila anak mereka berjauhan daripada mereka. Selain daripada itu, hidup berkeluarga menjadi aman damai. Kesimpulannya yang dapat dikatakan di sini adalah bahawa faktor-faktor yang menentukan tahap keharmonian keluarga tidak hanya berlandaskan kepada harta benda, pangkat dan sebagainya. Namun penentu kebahagiaan keluarga dipandu oleh hasrat mereka kepada Tuhan, iaitu supaya selahirnya keluarga yang bahagia untuk pelaburan pada zaman yang akan datang dalam kehidupan ini. Seperti yang kita tahu, satu jenis pengetahuan yang terkandung dalam firman Allah dan garis panduan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkait rapat dengan sebagaimana membina keluarga yang harmoni dan sejahtera bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kedamaian, keadilan, pengertian, toleransi, cinta dan kebahagiaan dalam keluarga. Faktor utama mewujudkan keluarga yang harmoni, bahagia dan cemerlang dalam hal ini. Akhir kata, keluarga merupakan suatu unit daripada masyarakat yang akan menjadi baik jika asas pembentukannya berteraskan dengan akidah yang sahih. Akidah yang sahih dapat memberikan kesan positif terhadap kehidupan keluarga dan melahirkan ketenangan dan ketenteraman hidup. Dengan ini boleh dikatakan bahawa akidah merupakan suatu tonggak yang penting dalam kehidupan manusia, malah kehidupan berkeluarga. Justru itu, umat Islam hendaklah mengutamakan akidah dalam segala pekerjaan di dunia. Ia sejajar dengan sarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dari melakukan segala pekerjaan di dunia ini.